Baiklah, kita akan program yang seterusnya iaitu program pembudayaan Al-Quran siri yang kedua. InsyaAllah hari ini kita akan cover topik riba, iaitu kita akan membaca hari ini surah Al-Baqarah ayat 275 sehingga 276. Okey. Okey, saya baca dulu, nanti anda semua ikut ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dengar ya. Okey, Ustaz dengar Ustaz. Okey. Kita ulang sekali lagi ya. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. ومن عاد فأولئك أصحاب النار. ومن عاد فأولئك أصحاب النار. هم فيها خالدون. هم فيها خالدون. Yang bermaksud orang-orang yang memakan, yakni mengambil riba, itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan dengan terhuyung hayang kerana sentuhan syaitan itu. Yang demikian ialah disebabkan mereka mengatakan bahawa sesungguhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba. Padahal Allah telah menghalalkan berjual beli, yakni berniaga, dan mengharamkan riba. Oleh itu, sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan, yakni larangan dari Tuhannya, lalu ia berhenti dari mengambil riba, maka apa yang telah diambilnya dahulu sebelum pengharaman itu adalah menjadi haknya, dan perkaranya terserahlah kepada Allah. Dan sesiapa yang mengulangi lagi perbuatan mengambil riba itu, maka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. Yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqat. Yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Okey.
Sebelum saya terangkan ayat-ayat ni, okey. Sekejap. Sekejap, saya tak boleh nak scroll ke atas pula saya punya ni. Okey, bila kita sebut ayat ini, ini adalah ayat berkaitan tentang riba. Okey, di mana kita ada dalam orang kata riba ni terbahagi kepada dua, iaitu riba dalam bentuk jual beli dan riba dalam bentuk pinjaman. Okey, suka saya ingatkan bahawa riba yang disebut dalam ayat ini ialah riba yang berkaitan tentang pinjaman. Dia ada riba dalam bentuk jual beli dan dia ada riba dalam bentuk pinjaman. Okey, kalau kita perhatikan ayat ini, ayat 275 dan 276 ini, di mana Allah dah menyatakan bahawa riba itu apa implikasi dia. Implikasinya orang yang mengambil riba itu, okey, saya ulang ya. Orang yang memakan ataupun mengambil riba ini tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan dengan terhoyang-hayang kerana sentuhan syaitan itu. Memang dikata ayat ini jelas dia menyatakan bahawa yang makan riba itu ataupun mengambil riba ini, ini dia punya perumpamaan dia. Sebenarnya dosa mengambil riba ini sangat besar, dan ada juga yang menyatakan bahawa mengambil riba ini sama sahajalah seperti perniagaan. Di mana perniagaan mesti menguntung. Riba pun untung juga. Okey. Baik. Okey, saya akan memberikan definisi ataupun maksud berkaitan tentang riba dalam bentuk pinjaman ini. Okey, nampak ya slide saya? Okey. Nampak. Nampak Ustaz. Nampak Ustaz. Okey. Baik, hari ini saya akan menerangkan tentang riba hutang. Okey. Mungkin kita di luar sana selalu kita dengar tentang riba. Okey. Kau ni ambil riba, dosa. Tapi apakah yang dimasukkan dengan riba? Riba, saya ulang sekali lagi. Riba ada dua jenis, iaitu riba dalam bentuk jual beli, riba dalam bentuk hutang. Beza ya. Riba jual beli dan riba hutang. Tapi dalam konteks ayat 275 ini menceritakan riba dalam bentuk hutang. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan riba hutang? Maksudnya, apabila seseorang meminjam sejumlah wang daripada seseorang untuk tempoh yang tertentu dan dia perlu memulangkannya dengan bayaran tambahan yang ditetapkan. Saya ulang sekali lagi, memulangkan pinjaman kita pinjam, kemudian kita pinjam RM100, kemudian kita pulangkan dengan bayaran tambahan yang ditetapkan. Contohnya, okey, saya bagi kepada sini Puan Farhana. Saya kata Puan Farhana dia nak pinjam RM100. Saya kata ke Puan Farhana, okey, Puan Farhana saya bagi pinjam RM100. Puan Farhana perlu bayar balik dalam bentuk dalam RM200. Itu adalah bayaran tambahan yang ditetapkan ataupun diberikan pemiutang bayaran tertentu sebagai faedah atau keuntungan sehingga dia memulangkan semua wang yang dipinjam. Okey, contohnya, okey, saya kata ke Puan Farhana, Puan, okey, ni RM100, setiap bulan Puan perlu bayar kat saya 10, 10 dan di end of tempoh pinjaman tu, Puan perlu bayar RM100 selepuk. Itu dimaksudkan tentang riba hutang. Okey, saya ingatkan bahawa riba ini sangat dilarang dalam Islam. Dia berbeza ya, riba haram. Untung dalam perniagaan itu halal. Okey. Boleh tak saya berhujah, saya kata, Puan Farhana, saya bagi RM100. Puan Farhana pulangkan kat saya RM120. RM20 itu dikira sebagai untung. Adakah betul? Adakah betul saya punya analogi itu? Betul. Betul. Maknanya Betul. saya bolehlah buat macam itu. Boleh. Boleh ya? Okey. Seulang saya lagi. Bila kita bagi pinjaman,
Okey, dalam Islam kalau kita memberi pinjaman RM100, wajib kita bayar RM100. Tidak boleh kita bayar RM120. Sebab dalam pinjaman kita tidak boleh membuat keuntungan. Malahlah kalau kita berniaga. Contohnya, saya jual kepada Puan Farhana, saya beli satu barang RM100. Okey, harga barang ni contohnya saya beli saya punya kalkulator ni. Okey, kalkulator. Kalkulator ni saya beli RM100. Okey, kemudian saya jual kepada Puan Farhana. Puan Farhana, saya jual kalkulator ni RM120. RM20 itu dikira sebagai untung. Itu dibenarkan sebab saya berniaga. Itu dipanggil keuntungan. Berbeza dengan riba itu. Riba itu kita bagi pinjam RM100, kemudian kita minta pula bayar RM120. RM20 itu dikira sebagai riba. Okey, jelas? Jelas. Jelas Okey. Tapi Ustaz boleh bertanya Boleh, silakan. Kalau macam kita faham, kalau macam mungkin masa zaman dulu pada zaman Rasulullah mungkin konsep perbankan ni tidak ada Ustaz kan. Jadi kalau kita buat pinjaman tu dengan asbab untuk kita bayar gaji staff, untuk kita bayar sewa bangunan, adakah itu juga masih lagi dikira sebagai yang tidak boleh lah, maksudnya bank tu tak boleh buat pinjaman dengan mengambil keuntungan? Okey. Suka saya ingatkan dalam perbankan, dalam konteks di Malaysia kita cerita di Malaysia. Konteks perbankan di Malaysia ni terbahagi kepada dua. Okey, iaitu ada perbankan Islam, ada perbankan konvensional. Okey. Contohnya lah, saya tak pasti siapa yang bercakap tu, Encik siapa ya? Encik Ridwan. Cik Ridwan. Okey, Cik Ridwan nak buat pinjaman. Okey, Cik Ridwan ada perniagaan, bisnes. Yalah, biasa musim COVID ni kadang-kadang kita punya bajet tak cukup nak bayar gaji staff. Jadi kita nak membuat pinjaman dengan perbankan. Okey, dalam sektor perbankan. Okey. Kalau kita tengok perbankan konvensional, kalau kita tengoklah website perbankan konvensional yang bukan Islamik perbankan konvensional dia menawarkan pinjaman. Terma yang digunakan ialah pinjaman. Betul. Okey, tetapi kalau kita pergi ke perbankan Islam, contohnya lah, saya tak boleh sebut nama bank. Kalau saya sebut, dia tak sponsor kita punya ni kan. Okeylah, kita sebuah perbankan Islam. Perbankan Islam. Okey, perbankan Islam tersebut dia menggunakan terma yang lain. Dia tidak menggunakan terma pinjaman tau. Dia menggunakan terma pembiayaan. Perasan tak? Saya percaya ramai yang kat sini dah buat pembiayaan ataupun pinjaman kan. Pernah tak kita baca kontrak dia? Ya, baca lah tapi tak jelas. Tebal. Tebal kan? Kalau macam pinjaman rumah tu saya rasa dah boleh buat kamus dah. Betul Ustaz. Campur pula bahasa Inggeris kan. Kita bahasa Inggeris tu satu hal pula nak buka kamus Oxford lah pula nak memahamkan. Kadang-kadang tak ada dalam kamus dah marah pula kan. Betul. Okey. Yalah, okey. Tapi sebenarnya dalam perbankan Islam mereka tidak menawarkan pinjaman. Perbankan Islam dia menawarkan pembiayaan berdasarkan kontrak-kontrak yang terdapat dalam Islam. Sebagai contoh, saya percaya ada yang telah membuat pinjaman atau pembiayaan perumahan. Betul. Okey, betul. Okey, saya percaya ramai yang dah beli rumah. Okey, kita membuat pembiayaan di perbankan Islam. Okey. Kalau kita dapatkan pembiayaan, dia ada kontrak tau. Ada kontrak. Contohnya pembiayaan perumahan di sebuah bank. Nak sebut dia tak sponsor kan. Okeylah, contohlah. Kita ambil Maybank lah, Maybank. Okey, tersebut pula kan. Nanti minta, insya-Allah nanti Maybank akan sponsor kita punya program ni. Okey, Maybank dia menawarkan pinjaman pembiayaan perumahan. Okey, kita kena tengok kat situ kontrak apa yang digunakan. Sebagai contoh, tak silap saya kalau bank Islam kalau bank Islam, sebab saya pinjaman semua bank Islam. Pembiayaan semua saya guna bank Islam. Bila bank Islam dia menggunakan kontrak tawarruk. Tawarruk ni tak masuk dalam silibus kita hari ni. Okey. Tawarruk ni adalah salah satu konsep dalam perbankan Islam yang membenarkan kita untuk mendapatkan sejumlah wang bagi tujuan pembiayaan perumahan, peribadi. Tak silap saya kereta pun menggunakan kontrak tawarruk ni juga. Cuma
cuma kita je sanggup baca apa itu tawaruk. Tapi menggunakan kontrak tawaruk inilah membolehkan kita mendapatkan sejumlah wang bagi tujuan pembiayaan. Macam contohnya Cik Ridwan tadi, nak buat apa tadi? Nak bayar gaji staf, boleh menggunakan pembiayaan perbankan Islam. Kalau orang tanya saya, apa hukum kita ambil pembiayaan konvensional. Konvensional pinjaman. Bila pinjaman mesti bayar 100, kena pulang 100. Kalau kita bayar 100, RM20, RM20 itu dikira sebagai riba. Tetapi kenapa kalau kita ambil pembiayaan di perbankan Islam, kita pinjam 100 tapi kita bayar 120 pula. Juga perasan tak? Sama juga. Ya, betul. Kan biasa orang cakap kan, sama je perbankan konvensional dengan perbankan Islam, tak ada beza, betul? Betul. Kita kena bayar balik. Okey, dia sebenarnya berbalik kepada pokoknya. Pokoknya ialah perbankan konvensional menggunakan kontrak. Saya ulang sekali, kontrak. Kontrak ataupun akad dia. Perbankan konvensional menggunakan akad pinjaman. Bila dia guna akad pinjaman, automatik dia boleh dikenakan automatik kena ikutlah Islam, pinjam 100 bagi 100. Tetapi perbankan Islam menggunakan kontrak pembiayaan ataupun menggunakan kontrak tawaruk tadi. Kontrak tawaruk ni dia agak complicated lah kalau saya nak terangkan dalam kelas ni kan. Cuma tawaruk ni dia diluluskan oleh Majlis Penasihat Syariah untuk perbankan. Boleh rujuk, kita boleh rujuk kat Bank Negara. Okey, tawaruk ini dilulus ataupun dikira syariah compliant lah. Bank Islam saya memang dia menggunakan tawaruk. Bank-bank lain tu ada juga menggunakan macamnya kereta, dia menggunakan ijarah sumal baik. Ijarah sumal baik, kita sewa kemudian kita bayar. Ijarah tu sewa kemudian kita bayar. Ada yang menggunakan kontrak. Banyak lagi lah, mudharabah, musyarakah dan sebagainya. Sebab itulah inovasi dalam perbankan Islam. Bila kita sebut tentang pengajian tentang ilmu muamalat ni, ilmu muamalat ni dia sentiasa berkembang, bergantung kepada teknologi. Sekarang ni ada fintech, sekarang ni kita ada macam-macam lagi, kan? Macam contohlah kan. Okey. Kalau dah start ke? dah start dah. Dah start dah. Okey. Okey, start. Okey. Okey, macam contoh kan, dalam perbankan, dalam kontrak jual beli lah. Okey. Jual beli kalau ikutkan dulu ada penjual, pembeli, barang, harga, akad. Okey, basic dia. Tapi boleh tak kalau kita beli barang dekat mesin air? Biasa kan kat UTM kan banyak mesin air kan? Betul. Kan? Macam mana nak kata kita punya pembelian itu sah sedangkan kita tak ada berurusan dengan peniaga? Peniaga tak ada. Sah ke tak kita punya jual beli tu? Sebab tak ada akad dah Ustaz. Tak ada akad. Sah ke tidak sebenarnya? Sah. That's why ilmu muamalat ni dia sentiasa berkembang dari masa ke masa. Akad muamalat ni dia berbeza dengan ibadat. Ibadat memang strict macam itu, memang dah kekal macam itu. Sebagai contoh, ibadat kita ialah subuh 2 rakaat. 2 rakaat. Tiba-tiba Cik Ridwan kata, hari ni saya free, work from home. Saya nak sembahyang subuh 4 rakaat. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh sebab Islam telah menetapkan ibadat subuh 2 rakaat, 2 rakaat lah. Kalau tak boleh lah, tiba-tiba Cik Ridwan, saya nak sembahyang subuh 4 rakaat, banyak pahala dia. Lagipun saya work from home, terus masuk office sekejap lagi kan. Terus kita buat slide in kehadiran guna UTM Smart. Tidak boleh ya. Tapi berbeza dengan muamalat. Muamalat ni dia sentiasa berkembang mengikut keperluan manusia. Okey, sebagai contoh dulu, contohlah macam kita 2 minggu lepas kita cerita tentang zakat kan. Dulu zakat kita boleh kena bayar, pergi pejabat zakat nak bayar zakat, dahlah parking susah kan. Dahlah tak dapat parking, mencarut pula tu kan. Dah dapat dosa pula kan. Okey.
Sekarang ni dah ada mudah, kita boleh bayar di di UTM, kita boleh bayar melalui pusat zakat, potongan gaji. Potong gaji siap-siap kan. Itu maksudnya berkembangnya ilmu muamalat ni bergantung kepada situasi dan keperluan manusia. Boleh kata macam contoh macam yalah, manusia sekarang ni membeli sesuatu macam kereta kan. Ada ke Cik Ridwan, boleh ke kita beli kereta cash? Kereta second lah. Beli cash. Kereta second Wira, biasa orang tak Wira kan second kan. Second. Wira lah, senang nak pergi office. Kalau saya suka Viva je, Viva Jimat. Ya, kancil lah, saya beli kancil lah, cash. Kancil tak boleh lah, kancil saya tak muat lah masuk kancil sebab saya besar. Boleh je masuk kancil tapi seseksa saya. Saya suka buat Viva lah. Kalau Viva, dulu waktu saya belajar, saya buat Viva. Daripada Negeri Sembilan, saya pergi ke Kedah tu, minyaknya dalam RM70. Saya putus 100 lebih kan. Betul-betul. Jimat lah. Tapi kalau bawa kereta sekarang ni, macam-macam kereta lah kan. Kalau bawa ni belum tentu lagi lah sampai RM70 tu ke Kedah. Okey. Maknanya itulah perkembangannya kepada ilmu muamalat. Okey. Ada tak kalau contoh yang kita cerita lagi kan? Boleh ke kalau kita beli rumah tu cara cash? Rumah cash. Tak boleh. Kena kejar dengan LHDN. Kena kejar LHDN kan. So nak tak nak, we force tu kan. Kita macam terpaksa juga buat pembiayaan kan. Tak apalah. Yang pastinya anda membuat pembiayaan di perbankan Islam. Contohnya anda pergi ke mana-mana perbankan, okey saya nak buat pembiayaan Islam. Jangan menggunakan kontrak konvensional pula. Kita semua saya percaya yang sertai kelas ini ialah orang Islam, jadi kita perlu ambil pembiayaan Islam. Okey tak kisahlah kontrak apa sekalipun, tapi perbankan ataupun pembiayaan Islam. Okey. Bila kita sebut tentang dua jenis riba hutang ni, riba hutang ni ada dua jenis tau ribanya, iaitu riba al-qard. Okey, hutang al-qard ni maksudnya qard lah, hutang atau pinjaman yang disyaratkan atau dijanjikan sesuatu faedah manfaat untuk kepentingan pihak pemiutang. Pihak pemiutang ini suka saya ingatkan bahawa pemiutang ini orang yang memberi hutang. Okey. Maknanya kalau saya bagi contoh kepada Encik Ridwan, saya bagi pinjam 100, Encik Ridwan pulangkan kepada saya RM120. RM20 itu dikira sebagai faedah, manfaat. Okey, untuk kepentingan pihak pemiutang. Tapi kan biasalah kita menggunakan, orang Melayu ni dia macam menggunakan istilah-istilah yang sebenarnya orang kata apa? Benda tu salah, tapi dia menggunakan istilah-istilah yang sopan tau. Kita tak bolehlah kata, okey, Cik buat pinjaman RM100, RM20 ni saya kira najis riba ya. Tapi dia menggunakan istilah lain. Dia menggunakan faedah. Kan macam sopan dia bunyi dia. Betul tak? Perasan tak? Kan sebenarnya perkataannya ialah riba, najis riba. Kalau setengah orang tu dia kata najis riba ni. Berat tu. Betul-betul. Ada juga yang kata, Cik, saya buat pinjaman RM100, RM20 ni dikira sebagai bunga perkataan dia baik je, bunga, faedah, manfaat, baik. Sebenarnya RM20 tu riba lah. Riba. Tapi pelik tak, kita tak ada menggunakan perkataan riba, kita menggunakan faedah, bunga kan. Okey. Itu adalah riba al-qard. Saya ulang sekali lagi, riba al-qard, di mana kita bayar kemudian dikirakan tambahan. Itu adalah basic kepada riba al-qard. Dalam Islam, kita ada pinjaman dalam Islam. Pinjaman al-qard, qardul hasan, di mana kita pinjam 100, kita kena bayar balik RM100. Itulah konsep asas kepada qardul hasan dalam konteks Islam ini. Okey. Qardul hasan. Ada setengah tak silap saya, saya kalau sebut pun dia tak sponsorkan. Okey, saya dapat satu soalan. Wang proses tu dikira riba ke Ustaz? Okey. Wang proses tu dikira riba ke Ustaz? Okey.
Wang proses tu okey, contohnya macam kita buat pembiayaan perbankan Islam. Okey, di sebuah perbankan Islam lah. Kita nak pinjam, kita nak buat pembiayaan sebanyak 10,000. Tapi kita akan dapat 9,000 lebih je kan? Sebab dia nak Betul. dia kata proses untuk ni kan. Betul. Okey. Tapi kalau produk itu ditawarkan oleh perbankan Islam, wang proses itu tidak dikira sebagai riba. Itu dia memproses sebab dia menggunakan duit betul-betul untuk memproses pembiayaan tu. Yang salahnya dia kita tak buat apa-apa, tiba-tiba kita dapat untung. Tiba-tiba kita dapat duit. Macam saya lah. Saya tak buat apa-apa. Saya buat bagi kepada Cik Ridwan pinjaman RM100. Cik Ridwan, saya duduk lepas tu saya duduk saja ya kan, layan sinetron ataupun ke drama. Cik Ridwan datang, okey nah RM120. RM20 ini faedah ataupun bunga yang dijanjikan. Okey, saya menjawab ya persoalan Puan Akmali Nisa. Nama bercantum okey. Kemudian kita pergi kepada riba al-jahiliyah. Riba al-jahiliyah iaitu bayaran lebih daripada hutang asal pokok pinjaman yang dikenakan ke atas orang yang berhutang sekiranya ia tidak membayar hutang pada tempoh yang ditetapkan. Sebagai contoh, Cik Ridwan saya kata okey bulan depan bayarlah RM100. Tiba-tiba Cik Ridwan kata tak boleh lah, COVID ni banyak nak guna duit, anak nak sekolah lah, kereta rosak lah. Boleh tak saya bayar bulan depan? Okey. Bulan depan Cik Ridwan nak bayar boleh tapi kena bayar lebih daripada RM100. Saya tambah RM20. RM120. Maknanya itu dikenali sebagai riba al-jahiliyah. Okey, setakat ni jelas? Jelas Ustaz. Okey. Okey, sekian terima kasih. Sikit je slide saya. Saya tak suka slide panjang-panjang. Okey. Maksudnya Ustaz kalau macam kita buat soalan ni Ustaz kan. Kalau buat gadaian emas di Arhanu kan dia ada tempoh wang simpanan Masa kita buat gadaian emas di Arhanu. Okey. Nah, dia ada wang simpanan. Adakah itu juga dianggap sebagainya atau tidak? Okey, Ar-Rohnu ni mungkin di luar daripada konteks perbincangan kita Okey, prinsip Ar-Rohnu ni okey, yang saya ingat lupa pasal Ar-Rohnu, lama saya tak study pasal Ar-Rohnu ni. Ar-Rohnu ni contohnya kita ada 10 gram kan, 10 gram emas. Kita anggarkanlah 10 gram emas bersamaan dengan nilainya ialah sekejap kena tulis lah saya rasa. Kalau tidak nanti kan orang tak nampak pula kan. Okey, kejap ya saya tulis. Kalau tulis saja saya cakap saja je kan takut tak faham kan. Sekejap ya. Okey, contohnya tadi kita cerita tentang Ar-Rohnu kan. Saya nak share saya punya ni. Ada yang dah jawab Ustaz, 10 gram sama dengan 2,400. Okey lah. Biasa beli emas ni. Okey. Kita ada 10 gram. 10 gram bersamaan dengan 2,400. RM2,400. Okey, nampak saya punya tulisan ni? Nampak Ustaz. Okey Okey. Kemudian kalau kita pergi ke Ar-Rohnu, okey. Kita akan dapat biasanya Ar-Rohnu dia akan menawarkan apa? 70% pembiayaan, betul? Tak tahu Ustaz, saya tak pernah. Siapa pula yang tergelak tu? Cemas pula saya. Okey. Saya terus kira lah. 70% darab dengan 240. Okey. So jumlah pembiayaan kita ialah pembiayaan Ar-Rohnu ni kita akan dapat RM1,000 lebih kurang lah RM680. Okey. RM80. Kemudian Ar-Rohnu ni dalam konteks Ar-Rohnu ni dia ada dipanggil upah simpan. Kita dah bayar pembiayaan tu, dia dipanggil upah simpan. Betul tak? Biasanya upah simpan ni 6 bulan terus. Betul tak? Boleh dapat confirm kan? Betul. Kita tengoklah contoh Ar-Rohnu kan. Ar-Rohnu tu dia ada upah simpan.
Okey, upah simpan. Contohnya Ar-Rohnu Yapim, dia ada cara pengiraan tersendiri. Pejabat pos pun dia, setahu saya dia punya pengiraan dia berbeza dia ada nilai marhum. Okey, nampak slide saya ni Okey, ni contoh di Yapim. Okey, Rohnu ni kan dia nilai pinjaman atau pembiayaan tadi, contohnya kita bayangkan kita dapat pembiayaan, kalau upah simpan ni bergantung cara pengiraan dia setiap cara dia berbeza. Kadang-kadang kita boleh tengok. Okey, upah simpan kat sini okey, kita bayangkan jenis emas 24 karat. Okey, berat upah simpan 4 hari. Dia ada jumlah nilai marhum dia kalau biasa berapa emas 916 Okey, 916. Ini di Yapim Yapim. Contohnya kita membuat pembiayaan Ar-Rohnu. Nampak slide ni? Ke tak jelas? Nampak Ustaz jelas. Okey, nilai almarhum dia, marhum dia ialah barang gadaian tu. Barang gadaian tu kalau beratnya 10 gram bersamaan dengan RM2,370. Tetapi kalau biasanya Ar-Rohnu dia menawarkan pembiayaan sehingga 70%. Contohnya 70% ialah akan dapat 1659. Okey. Kemudian upah simpannya ialah selama 6 hari. Contohnya kita membuat gadaian tu 6 hari, upah simpannya ialah RM4.21. Maknanya selepas 6 hari kita nak tebus balik kita punya emas tu, kita kena bayar sebanyak RM1,663.21. Sebab dikira upah simpan tadi tu. Ar-Rohnu tu dia menggunakan upah simpan. Okey, jelas. Banyak emas ni, 10 gram ni. Mesti beli emas emas macam-macam emas sekarang ni ada emas lipan lah. Saya tengok pun cemas tengok emas lipan. Cik Ridwan mungkin tak tahulah, saya pun tak tahu sangat kan. Tengok je lah kan. Tak tahu, Kadang-kadang tak tahu. kadang iklan tu lalu tau kat Facebook kan. Saya pun tak nak terpaksa tengok istilah dia kan. Terpaksa tengok kan. Yalah, kadang-kadang bagi link ni okey. Ini di Yapim mereka upah simpan tu sebab upah kita simpan barang orang kan. Dikenakan upah ataupun dalam istilah Islamnya dia menggunakan kontrak wakalah. Kita wakalah ataupun wadiah yad domanah. Kita suruh dia simpan wadiah yad domanah ini maksudnya kita minta Cik Ridwan lah simpan, kemudian saya bayar upah terhadap perkhidmatan Cik Ridwan tu sebab dia dah jaga emas saya tu. Itu dipanggil wadiah yad domanah, di mana ada orang kata apa tanggungan ataupun reliability kepada Encik Ridwan untuk menjaga barang tersebut. Contohlah kalau barang tu hilang, Cik Ridwan perlu bayar ganti rugi. Sebab apa? Itu saya dah bayar Cik Ridwan jaga barang saya, bila hilang Cik Ridwan kena bayar ganti rugi. Itu wadiah yad domanah. Tapi berbeza dengan wadiah yad amanah. Dia ada beza. Kena tulis juga tu. Nanti kan tak dapat tangkap pula kan. Wadiah yad domanah dan wadiah yad amanah. Okey. Beza ya. Ada insurance, no worries. Saya tak pastilah. Okey. Cuma sebab saya pun macam Cik Ridwan tadi, saya tak pernah buat Tak tahu. Kan? Cuma nak tanya tentang faedah tadi tu je Ustaz. Untuk upah simpan tu je. Dia dipanggil berkaitan dengan ni atau tidak? Upah simpan tu upah simpan sebab dia tak silap saya dia menggunakan kontrak wadiah yad domanah, di mana wadiah yad domanah ni dia membuat simpanan, kemudian dia menjaga barang tu, kemudian dia bertanggungjawab. Domanah ni tak silap saya maksud dia bertanggungjawab. Okey, bertanggungjawab. So bila dia dikenakan tanggungjawab, dia dikenakan upah. Tak dulu di perbankan Islam kalau kita tengok simpanan kita kan, macam saya memang daripada dulu menggunakan kena sebut jugalah kan, bank Islam. Okey, bank Islam. Daripada dulu saya menggunakan bank Islam, dia menggunakan kontrak wadiah yad domanah, di mana saya mengamanahkan perbankan bank Islam untuk menjaga simpanan saya, dan setiap tahun dia akan tolak lebih kurang dalam RM2-3 sebagai upah domanah tu. Dia menjaga duit kita tu dengan selamat. Okey.
Jelas? Okey, jelas Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey, ada apa-apa lagi yang nak ditanya berkaitan tentang riba pinjaman ini? So minggu depan kita cerita pasal riba Jual beli pula? jual beli. Boleh Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Okey. So, sebelum kita akhiri ni, saya nak cerita sikit Bila sebut perbankan Islam ni, di Malaysia, perbankan Islam sangat, orang kata apa, sangat bergerak laju. Sangat bergerak laju. Kadang-kadang penyelidik macam saya pun dah tak boleh nak cope dah, dia punya perbankan Islam ni dah laju. Dia punya penciptaan produk. Okey. Tapi secara basicnya, perbankan Islam ini, dia kejap perbankan Islam ini kalau ikutkan di dunia ni, yang terawal ialah di Mesir. Iaitu perbankan Islam ni bermula sejak 1963. Yalah, biasanya kita di dunia ini menggunakan sistem perbankan konvensional. Tapi perbankan Islam ni bermula di Mesir. Dipanggil Mid-Rom Local Saving Bank di Mesir 1963. Dia menggunakan model German Saving Bank mengikut kesesuaian sebuah bank yang berandaskan Islam. Itu adalah, orang kata apa, dasar ataupun asas sebuah perbankan Islam di Mesir. Tapi di Malaysia ada tak perbankan Islam? Bila muncul perbankan Islam di Malaysia ni? Siapa boleh jawab? Bilakah perbankan Islam di Malaysia? Kalau ikut secara dasarnya, mungkin ada setengah orang yang tak bersetuju debatnya. Institusi kewangan Islam yang mula muncul di Malaysia ialah pada tahun 1963, iaitu Lembaga Tabung Haji. Tabung haji lah. Siapa sini ada simpan dalam tabung haji? Ada tak yang simpan dalam tabung haji? Ke tak ada yang simpan dalam tabung haji ni? InsyaAllah ada Ustaz. Masih simpan Ada lagi. kan? Simpan lah. Paling kurang 1,400, 1,300 kan nak pergi haji kan? Biasalah tu. Kan kadang-kadang terdesak keluar juga kan? Tapi yang penting simpan lah 1,300 tu. Itu adalah institusi kewangan Islam yang pertama. Tetapi dia ada yang berpandangan itu tak dikira sebagai perbankan kerana dia hanya membuat simpanan dan pada masa sekarang ni dia ada pelaburan lah. Dulu dia buat simpanan je orang nak pergi haji. Dia asal penubuhan tabung haji ini yang saya pernah dengar lah dia punya talk kan. Almarhum Prof Aziz, Engku Aziz. Betul kan? Profesor Diraja Engku Aziz kan. Yang pengasas kepada tabung haji ini, dia pergi ke kampung-kampung kan. Dia pergi ke kampung-kampung, dia melihat orang-orang tua yang nak pergi haji ni. Nak pergi haji ni simpan duit kat mana? Orang-orang yang nak pergi haji ni dia simpan duit kat mana? Ada yang simpan bawah bantal. Orang lama kan. Nak simpan dekat perbankan konvensional, kesedaran ketika itu dah ada tau. Dah ada. Dia tak nak lah simpan kat perbankan konvensional ni. Tak ada riba. Yalah, sejak dulu lagi dah ada dah dia punya tu kan. Jadi dia simpan dekat bantal, dia simpan dekat longgokan beras kan. Panas duit tu lastnya kan, simpan kat beras kan. Ataupun dia simpannya kat dalam tanah kan. Hari ni simpan kat sini, esok dah lupa dah kat mana kan. Last duit tu jadi harta korun dah. Walaupun korun tu dekat Mesir, tetapi harta korun tu sampai ke tanah Melaju ni. Tanah di Malaysia ni. Punyalah banyak harta korun kan. That's why timbullah idea untuk menubuhkan tabung haji. Kemudian melihat daripada perkembangan perbankan Islam di dunia ini, Malaysia pun tidak ketinggalan untuk menubuhkan perbankan Islam. Sebagai contoh, kita ada perbankan Islam Dubai Islamic Bank 1975, Faisal Islamic Bank of Sudan 1974, Faisal Islamic Egyptian Bank dan Islamic Bank of Jordan 1978, Islamic Bank of Bahrain 1979, International Bank Islamic Bank of Investment and Development Luxembourg 1980. Luxembourg bukan negara Islam tapi dah ada perbankan Islam. Jadi bermula 1983 itu, ketika itu Tun Dr. Mahathir mencadangkan untuk menubuhkan perbankan Islam yang pertama, iaitu 1983 kita muncullah Bank Islam Malaysia
Berhad. Muncullah Bank Islam Malaysia Berhad. Okey, itulah asas kepada perbankan Islam di Malaysia. Kemudian bank Islam yang kedua kita ada bank muamalat. Lepas tu muncul lagi lah macam-macam. Kemudian bila disebut perbankan Islam, kita perlu ada sistem takaful juga. Jadi muncullah sistem takaful, iaitu Syarikat Takaful Malaysia pada 1984. Siapa kat sini yang belum ada takaful? Saya bukan peronan takaful silalah anda ambil takaful untuk diri anda dan keluarga anda. Banyak manfaat dia. Mungkinlah orang kata kita ambil takaful ni, kita mati, kita tak dapat apa-apa pun, yang dapat waris kita. Tak payah. Tak, sebenarnya ada yang berpandangan bahawa takaful sekarang ni wajib. Tapi saya tak adalah kata sampai wajib. Tetapi kalau kita ambil takaful, tak silap saya, kita akan dapat pelepasan zakat. Zakat dan tak silap saya kalau LHDN ni, kalau saya tak pastilah kalau cukai pendapatan ni dia dapat pelepasan, tak rasa macam dapat. Okey. Berdapat juga untuk pelepasan cukai, pelepasan zakat. Okey. Maknanya menunjukkan sangat pentingnya takaful ini. Okey, jelas? Okey. Ada apa-apa soalan lagi untuk ditanya? Macam terawal pula kita habis yang ini kan. Okey, ada apa-apa soalan yang nak ditanya? Mungkin Puan Akmali Nisa nak tanya. Boleh tanya dekat chat. Okey, kalau tak ada, kita boleh akhiri kelas kita. Pertemuan kita kali ini. Adakah yang nak tanya? Tak ada soalan dah. Okey, tak apa. Kalau macam tu, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Saya minta maaf, mungkin saya bukan orang yang paling arif tentang ini. Saya minta maaf atas kekurangan diri saya. Jadi insyaAllah minggu depan kita akan sambung tentang topik riba ini. Tapi macam Cik Ridwan cakap, kita akan fokus kepada riba dalam bentuk jual beli. Okey, jadi kita akhiri pertemuan kita ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Okey. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.